Beza sifat dengan zat. Okey, beza sifat dengan zat. Zat adalah benda. Benda yang berdiri dengan sendiri. Itu dipanggil zat ataupun jirim. Sifat pula benda yang menumpai di zat. Benda yang menumpai di zat. Contohnya, hamba sebut dah. Okey. Kain. Kain adalah zat. Manakala lembut ini dipanggil sifat. Kerana lembut ini menumpai berada di zat kain. Tak boleh kita nak cabut lembut ni. Okey, saya nak cabut lembut daripada kain nak buat. Tak boleh kerana sifat, ciri-ciri dia mesti menumpai pada jirim, pada zat. Kain tu zat, lembut itu sifat. Tu secara ringkas dia. Dia ada banyak ciri-ciri ni. Tapi hang mau sebut set ringkas ya. Zat itu maqama bi nafsih, benda berdiri dengan sendiri. Sifat itu maqama bi ghairih, benda yang berdiri pada yang lain. Zat ini ada yang tidak bertempat, ada yang bertempat. Zat tak bertempat, zat Tuhan. Zat bertempat, zat makhluk. Sifat ni ada dua jenis. Sifat yang ada, sifat yang sungguh sahaja. Tak ada tapi dia sungguh sahaja. Hukum kerja berat pada bulan puasa makruh kerana menyebabkan letih kita bulan puasa. Betul kau ada hadis tak makan daging 40 hari tubuh jadi lemah. Hamba tak tahulah ada hadis ke tak, tetapi ada disebut di dalam kitab tak makan daging 40 hari kulit kita akan jadi berubah. Tubuh kita akan menjadi tak comel. Perwatakan kita dipanggil apa dah? Sel-sel kulit kita akan ada masalah. Tetapi kalau makan daging pula berterusan 40 hari hati menjadi keras. Betul kau malam ni ada pekik daripada langit hamba tak tahu tu. Ada hadis ke tak? Hadis tu ada tetapi dia ada syarat-syarat dia. Kita nak memahami hadis ni berlaku bila ni ramalan berlaku. 15 tu betul tetapi tahun ni ko 2 tahun akan datang ko 100 tahun akan datang kita tak tahu. Maka dia ada syarat-syarat dia lah gini. Beza sunat ab'ad dan sunat muakkad. Sunat ab'ad ini berbahasa dalam sembahyang. Iaitu kalau kita tinggal sunat ab'ad, sunat sujud sawi. Manakala sunat muakkad ni umum. Bab semaya, bab puasa, bab terah, bab gapo dia ikutlah. Bab hak sunat muakkad, bab rebel. Itu sunat muakkad. Iaitu sunat yang sangat dituntut. Tu beza. Sunat ab'ad ni kalau tinggal sunat sujud sawi. Khas untuk bab semaya saja. Hukum suk makan suk sarai burung. Suk sarai burung ni halal ke tak? Halal lah kerana dia bukan najis. Bukan najis. Hukum dia boleh dimakan. Dia bukan keluar daripada perut kau apa dia kau jadi najis kau tak. Air liur dah. Sunat baca kunut. Sunat baca kunut 15 Ramadan. Tu ketika mana? Ketika kita maya witir rakaat tu, Allah sekali itu sunat kita baca kunut. Kalau tinggal sunat sujud sawi. Hukum dia sunat ab'ad. Boleh kau tabarruk mengikut aswaja ahlu sunnah wal jamaah? Boleh tabarruk. Sahabat-sahabat dulu ya tabarruk dengan Nabi sebab Nabi paling berkat sekali. Lepas pada sahabat meninggal, tabi'in pula bertabarruk dengan sahabat. Lepas pada tabi'in sahabat meninggal, tabi'in tabarruk dengan. Begitulah kita dengan guru-guru kita ambil berkat. Tabarruk ni ambil berkat. Kelebihan selawat tafrijiyah untuk bab penyakit, bab bomo tafrijiyah. Allahumma salli ala Muhammadin salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin. Selawat tafrijiyah. Cara amalan dia habis ke dalam masa seminggu. Start hari Ahad, sampai hari Sabtu. Ahad tu mau balik dah. Maknanya start hari Ahad sampai hari Sabtu amal ke selawat tafrijiyah ni habis ke 4444 kali selawat tafrijiyah dalam masa seminggu. Ambo ijazah ke selawat tafrijiyah dan amalan tu. Boleh kau dok ganti puasa dengan bayar fidyah pada anak atau adik-beradik yang miskin. Okey, mak kita wajib kita kena tanggung nafkah dia.
Adik-beradik pun wajib kita kena tanggung nafkah dia kalau dia miskin. Maka kita nak bayar fidyah kepada mak kita ataupun adik-beradik kita, hukum dia tidak sah. Kerana kita kena bayar nafkah dah. Nah. Jatuh kufur kau jika iktikad dia Allah bersela lendik atas arah. Maknanya Allah Ta'ala duduk sungguh-sungguh gini, supong gini. Menjisingkan Tuhan. Maka katanya Imam Syafi'i, al-mujassimatu kufrun. Orang yang berfikir, orang yang beriktikad Tuhan itu berjisim. Antara bentuk berlembaga ataupun jisim adalah berselo, duduk gini. Duduk gini, duduk betul-betul gini lah, duduk atas arah maknanya setuh gini lah bukan apa. Hak ni jadi kafir menurut Imam Syafi'i. Hukum ringgit ditukar. Hukum ringgit ditolak tukar kepada dolar tanpa mengikut nilai tukaran semasa. Lagu mana pula? Hamba pun tak reti. Biasa orang tukar ni dia ada currency dia ada gotu dia dah ni. Misalnya $1 sama dengan RM4 Malaysia lah ni. Biasa orang tukar lagu tu lah. Tetapi ada lebih kurang tu tak tahulah hamba buat apa dia jadi lagu tu ni. Kalau tak cukup tak boleh lah ambil harta orang lah. Kerana tukar duit ini seperti tukar emas dan perak. Nilai semasa lah. Maka nilai semasa pun dia ada juga. Harga beli lain, harga jual lain. $50 kita beli $50 lain. Kita nak jual kepada orang $50 harga lain. Waktu cara dia lah lagu mana dia kira ni. Silap baca benda ketika rokok, baca ketika sujud, hukum dia sunat sujud sahwi. Ijazah selawat boleh hapus dosa 80 tahun pada hari Jumaat, iaitu selawat selepas daripada waktu asar. Pada hari Jumaat dia panggil waktu Fatimiyah, waktu Sayyidina Fatimah. Kerana Nabi kata dalam hari Jumaat tu ada waktu yang mustajab. Maka ada banyak pendapat bila ke waktu itu. Maka Sayyidina Fatimah pilih adalah selepas waktu asar dekat dengan maghrib. Lewat dah lah, lewat waktu asar. Maka sunat kita berselawat lepas pada waktu asar hari Jumaat. Maka pahala dia seperti ibadat 80 tahun baca selawat ummi. Allahumma salli ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sebanyak 80 kali. Anak ijazah ke semana terima daripada guru. Orang yang suka seksa binatang, pada hari kiamat binatang tu akan seksa dia lagi. Binatang akan seksa dia. Lagu tu lah. Sah kah amalan kita berguru dengan YouTube? Sah hukum dia, tidak ada masalah. Guru hamba berfatwa hukum dia sah. Kita terima amalan melalui YouTube, hukum dia sah. Tetapi biar munasabah lah. Misalnya kita tengok YouTube ni, Syekh Yasin Padani duk mengajar dalam 50 tahun lepas. Kita pun ijazah. Kita pun kata saya terima. Hak tu tak munasabah lah 50 tahun lepas. Tak pernah kita ada dengan dia apa. Tetapi kalau live lagu ni lagi-lagilah sah. Hukum dia berguru ataupun terima amalan melalui YouTube ke, melalui live kau ikut dah. Zakat terah lah ni dua cara. Di Malaysia dua cara pembayaran zakat terah. Pertama, bayar zakat fitrah, iaitu kita keluarkan beras menurut mazhab Syafi'i. Manakala kalau kita keluarkan duit tu bukan mazhab Syafi'i, itu mazhab Hanafi. Sebab itulah dalam ketika kita bayar zakat terah kita sebut ni harga zakat fitrah. Bukan zakat fitrah, ni adalah harga zakat fitrah. Iaitu menurut mazhab Hanafi. Sah, tak ada masalah apa. Biar data ringkas Uwais Al-Qarni, panjanglah. Uwais Al-Qarni ini peringkat tabi'in. Dia sempat dengan Nabi dah, tetapi dia tidak sempat berjumpa. Dia pergi ke Madinah. Dia daripada Yaman Rungga pergi ke Madinah. Rasulullah tak ada pada masa tu. Jumpa dengan isteri dia, Rasulullah kata Rasulullah keluar. Maka dia pun balik semula ke Yaman. Maka bila Rasulullah balik, Rasulullah kata ada orang mari tak ada. Maka Rasulullah kata afdalut tabi'in Uwais Al-Qarni. Ataupun sayyidut tabi'in Uwais Al-Qarni. Afdal tabi'in, yakni lepas pada sahabat adalah Uwais Al-Qarni. Hak ni pendapat muktamad. Bab paling afdal tabi'in adalah Uwais Al-Qarni kerana ada hadis. Antara kelebihan dia adalah dia banyak berjasa kepada ibu dia. Minta izin daripada ibu dia nak pergi ke Madinah. Apabila tak jumpa dengan Rasulullah, dia tak tunggu dah. Dia balik selalu ke Yaman untuk jaga mak dia.
tulisan Al-Quran kenapa bersusung sedangkan kalam Tuhan tidak berkalimah? Betul lah. Kalam Tuhan kemampuan berkata-kata tidak berkalimah. Okey, hamba nak ayat. Tengok kemampuan berkata-kata yang Tuhan letak di anak tekak saya. Ada bunyi suara tak? Ada bunyi suara tak? Ni kemampuan berkata-kata di anak tekak saya ni. Ada bunyi? Tak bunyi. Tetapi apabila saya kecek lah ni, saya kecek, ada orang tulis. Maka tulisan itu bukan kemampuan berkata-kata, bukan kalam Tuhan. Dia hanya perkataan Tuhan yang ditulis di dalam Al-Quran. Itu dipanggil perkataan. Perkataan lain. Kemampuan berkata-kata lain. Kenapa? Perkataan mesti tersusun. Kemampuan berkata-kata tidak tersusun. Jadi Al-Quran itu adalah perkataan Tuhan. Dia bukan kemampuan berkata-kata Tuhan. Sebab tu dia tersusun-susun. Hukum puasa dalam keadaan berjunub. Tak boleh puasa lah hukum dia. Tak sah. Haram berdosa. Bapa zuhur dengan asar tak bunyi suara? Kerana zuhur dan asar difardukan ketika di Mekah. Masa tu, di zuhur dan asar, pada masa tu orang kafir banyak gelewak. Ramai duk berkeliaran, maka sahabat-sahabat sembahyang zuhur dan asar perlahan. Kerana takut didengar oleh orang kafir ganggu. Maghrib, Isya dan subuh orang tidur pada masa tu. Maka Nabi baca derah sampai sekarang. Sehingga ke zaman tidak diganggu oleh orang kafir pun, tradisi dia jadi lagu tu juga. Zuhur dengan asar baca perlahan, Maghrib, Isya, subuh baca kuat. Kalau kita bangun lewat, nak bangun solat semaya sunat subuh kau nak semaya subuh. Tengoklah, kalau kita semaya sunat subuh, menyebabkan terlepas subuh, tak boleh haram hukum dia. Tapi kalau ada masa lagi, sekalipun lewat, boleh semaya sunat subuh dan semaya subuh. Okey, semaya sunat subuh dan semaya fardu subuh. Solat jenazah tanpa wudu, ada ustaz kata boleh. Okey, tak payahlah pendapat ni lemah. Tak sudah ikutlah pendapat lemah ni. Pendapat muktamad kena ada air semaya. Nama semaya dah. Solat jenazah kena ada air semaya lah. Lainlah kalau kita duduk di planet kau dia tak ada air semaya, kau dia teradalah pendapat hak tak sedok kira lah Bekas mulut babi tempat kerja harian pokok getah misalnya, babi duduk nyondo. Kita tahu tak kalau kita nampak benda lagu tu, okey, tempat kerja kita lagu mana hukum dia? Tak ada masalah apa kerja tempat tu lah. Noreh lah gitu. Yang penting kita jangan yakin kita pergi pegang hak tempat babi tu ataupun tak zahir. Hak tempat babi tu basuh kau kena tempat kita. Selagi mana kita duk was-was, babi ni lalu tapi tak tahu manusia, maka hukum dia tidak ada hukum lah sebab kita tak yakin. Ya najis ni apabila kita yakin Boleh tak takbir hari raya selain pada hari raya? Takbir hari raya ni disunatkan pada hari raya saja. Kalau hari lain kita nak takbir juga, boleh pahala zikir saja. Tak disunat ke. Betul ke orang soleh tak makan sembelih orang awal? Kalau nak makan mereka sembelih sendiri. Tak tahu dia was-was berkali takut orang awal tu tak tahu syarat rukun ke apa dia, maka dia was-was tu lah. Tapi asalnya boleh makan. Siapa dia saya orang Islam percaya Allah Ta'ala sebagai Tuhan dia, maka dia boleh sembelih. Ikut putus molek aurat lekung, okey boleh makan. Selagi mana tidak menunjukkan najis ke apa dia, boleh makan tak ada. Masalah dia tak boleh makan tu cukup pasal lah. Tidak kau jadi haram lah. Kalau dia nak bukan kata dia nak makan tak boleh makan, terpulang pada dia. Makan telur binatang yang tak boleh dimakan, telur ular ke apa, telur boya, makanlah kalau selera. Jangan ada racun saja. Kalau ada racun tak boleh makan. Telur penyu kita duk makan tu tak apa, tak ada masalah. Penyu tak boleh makan, telur dia boleh makan. Ujian Covid batal kodok. Ujian Covid ni batal puasa dah. Bukan kata tak batal. Ada orang kata tak batal tu tak tahulah. Tanya dia lah. Kalau tanya hamba kata batal. Apa cerita kelebihan Ratibul Idruh? Hamba tak tahu Ratib Idruh ni. Tak ingat dah hamba Ratibul Idruh. Tariqah Idrusiyah lain, Ratibul Idruh lain. Cara mengamal dia pun hamba tak ingat, kena rujuk semula lah. Mohon ijazah selawat Ali Qadri. Hamba tak ingat, hamba ada ijazah kodok. Selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alil Qadr Azimil Jahi.
Amo tak ingat, amo tak boleh nak ayat ah. Ijazah tu ada kodok. Tak dia tak mari. Selawat tu tahu azim. Kelebihan selawat ni apabila orang rajin selawat dengan selawat alimil qadri azimil jahi ni, Nabi Muhammad akan sambut dia ketika dia nak cabut nyawa. Tu kelebihan dia lah. Hamba tak tahulah waris hadis ke apa dia. Selawat ni hamba tak ingat, hamba ada ijazah kodok, hamba tak boleh buat lah. Boleh tak semaya sunat lepas semaya sunat witir? Boleh, tak ada masalah apa. Cuma tak dapat fadilat tutup sembahyang malam dengan sembahyang witir. Hukum sembelih patut pekung air dalam air. Air tu mati dengan sebab lemah. Air kalau mati dengan sebab lemah, hukum dia tak boleh makan. Sebab cara sembelih cara Islam adalah mesti mati dengan sebab pisah. Dengan sebab tajam. Kalau mati cuma hidup gelepar dalam air, hukum dia tak ada masalah. Tapi kalau air tu segar lagi, sembelih tu air tu segar, nak kata ke mana? Perut duduk dalam air tu, sembah dalam air tu lemah. Tak ada pakai oksigen ke mana, pakai mampu dengan sebab air tu, maka jadi haram najis. Tapi kalau sembelih pekun dalam air, mampu dah cuma hidup gelepar dalam air, hak tu boleh makan, tak ada masalah. Ciri-ciri lelaki boleh buat suami masa sekarang, cari orang soleh, cari orang minat agama, cari lelaki yang baik, cari yang jatuh ni 3 ciri dia. Pertama, penyayang, cari hak saya. Kedua, bertanggungjawab. Dia akan bertanggungjawab dengan kita. Ketiga, dia kesian belah kepada kita. Ni. Dia patut kedua, nak agama. Nak agama. Tak syarat dia orang alim, dia engineer ko, dia askar ko, dia polis ko, dia cikgu ko, tetapi dia suka kepada agama. Dia bukan ustaz tapi pergi balasa ajar kita tutup aurat. Tak syarat ustaz Ustaz lah ni nyanyolah kalau ustaz belaka, gak nyanyolah ustaznya. Dia kena pergi kat orang lain taklah. Adakah di patani musuh dengan sia dikira syahid? Ulama keluar ke fatwa ni orang Islam perang dengan orang kafir pada masa sekarang, hak jadi syahidnya ada beberapa tempat. Pertama, Palestin lawan Yahudi sekarang, hak tu syahid kerana perang dengan orang kafir. Kedua, orang petani perang dengan Thailand, Sia lah ni. Ada kata syahid sebab apa? Berlawan dengan orang kafir. Orang lain tak ada. Perang di Syria ke, perang di tak ada istilah syahid. Adakah boleh ganti tu imam terbatal ketika sujud? Allah, ketika sujudnya buat perangai pula tu imamnya terketuk selok dalam masjid. Bagaimana tak boleh nak ganti dah? Tak boleh nak ganti, sebut Allahu Akbar, bangun kepala belakang, pakai semaya sendiri belakang, nanti naik rakaat kedua baru boleh ganti. Dua keadaan boleh ganti tu imam, ketika rokok dan ketika qiyam sahaja Pitih ada 50,000. Sekali dengan mah 2 kub. 2 kopi kau gapo dia, 2 kilo kau gapo dia, lebih daripada setahun. Boleh kau kena keluar zakat. Kira mah nilai mah tu campur dengan pitih 50,000, okey, bagi dengan 40. Maka waktu ambillah 1 daripada 40 tu, huilah zakat kepada orang miskin hok cukup syaratnya. Boleh kau dok viral pasal budak masuk dalam kain tu email. Tak tahu apa masalah kain. Ada cerita budak masuk dalam kain tu email aku mana. Okey. Gini, kita bahas gini. Kalulah benda itu contohnya memalukan, mengaibkan ataupun tuai dia rasa segar ke, maka tak boleh nak viral lah. Dia panggil mendedah kain orang. Tapi kalau benda tu tak jadi gapo-gapo semata-mata lucu, gapo dia pun tak terasa hati dia ko happy good lucky, tak ada masalah apa Terkait istihda dan muqaranah. Istihda ni kita faham apa yang kita nak buat. Contohnya kita nak semaya. Aku nak semaya fardu maghrib. Gapo dia semaya tu gapo dia? Kita nak buat ibadat senama dia semaya. Maka gapo dia semaya tu?
Tu panggil istihdar. Kena hadir ke makna semaya tu. Aku nak semaya, kena faham semaya ni ada takbir, ada rokok, ada i'tidal, nanti panggil istihdar. Istihdar ni ada istihdar hakiki, istihdar urfi. Muqaranah pula maksud dia menyertakan niat dengan takbiratul ihram. Kita sebut Allahu Akbar. Apabila kita sebut Allah, kena masuk niat aku nak semaya fardu maghrib. Aku nak semaya tu kena istihdar. Kena faham gapo dia semaya tu gapo. Kalau kita kata aku nak semaya fardu maghrib, Allahu Akbar. Kena faham semaya tu gapo dia. Lepas tu kita sertakan dengan Allahu Akbar. Ha, tu makna dia. Istihdar dengan muqaranah. Solat witir 1 rakaat perlu doa kunut. Kena doa kunut pada masa tu. Tidur kaki menghadap kiblat, ada kata sunat juga. Kaki tidurlah, taing duduk tak boleh menghadap kiblat, hukum dia makruh kerana arah yang mulia. Tidur molek dah tapi tidur mengarut juga bulan puasa ni. Biasanya adalah taing tidur mengarut. Pertama, fikiran kita terganggu. Banyak benda-benda masuk dalam fikiran kita, maka terbawa-bawa pada alat tidur kita. Apa kelebihan pakai pakaian hijau? Pertama, Rasulullah suka pakaian hijau ni. Ada kata pakaian ahli syurga warna hijau ni. Maka pakai warna hijau kerana tu, bukan kerana benda lain. Kalau kita pakai pakaian kerana niat tu dapat pahala insya-Allah. Tapi kerana hijau tu tak ada makna lagu lain, makna sebalik ada makna gapo dia tetap lain, tak ada makna gapo, tak ada kelebihan gapo. Nasihat kepada netizen yang sangat sensitif dengan isu Melayu tapi kurang sensitif pada isu akidah. Lagu mana tak tahu ni. Lah ni kita tengok masyarakat lah ni sangat perlu kepada pengajian. Sangat perlu kepada pengajian agama yang jelas. Ramai kita tengok masyarakat awal khususnya orang yang beragama Islam tidak memahami agama dia sendiri. Lah ni kita tengok isu ada orang ngaji tahfiz, hafal 30 juzuk, ngaji sekolah Arab tetapi ada jadi murtad. Ada masuk agama Kristian, ada masuk agama selain daripada agama Allah. Ada tu mengaji sekolah Arab tapi masuk agama Kristian. Kalau orang tanya dia kata Islam ni tak baik gapo dia. Ketika dia jadi Islam dia tak pernah belajar akidah Islam, tak pernah. Tetapi apabila dia masuk Kristian dia mendalami pula ilmu Kristian. Dia kata Kristian lebih baik. Sedangkan ketika dia Islam dia tidak pernah belajar. Jadi kebimbangan kita adalah orang tak belajar ilmu agama. Hafal Quran tidak menunjukkan seorang itu faham agama. Tak adalah kita terkejut kita kata orang tu hafal Quran tapi jadi pindah kepada agama lain. Kerana hafal Quran ini bukan menunjukkan jadi orang alim. Kena belajar ilmu akidah, kena belajar ilmu fiqh, kena mendalami ilmu agama. Sekolah tak cukup. Sekolah Arab tak cukup, kena mendalami ilmu agama secara faham sungguh. Orang yang menadah di masjid pun tak faham lagi agama. Betul-betul kita kena mendalami, belajar kitab secara khusus, belajar akidah, belajar gapo. Sekarang alhamdulillah kita tengok fenomena orang mengajar lah ni berkitab. Ada kitab, ada buku kitab ni, dia panggil istilah bertalaki. Masjid-masjid ni buat dah baca kitab. Dulu mengajar style ceramah lagu tu. Ceramah tidak menambahkan ilmu. Kena mengaji kitab, bab akidah, bab gapo. Barulah kita memahami agama kita sendiri, barulah tidak rasa nak pindah kepada agama lain kerana agama Islam lah yang paling betul. Semua jawapan kekeliruan yang kita tak faham selama ni boleh Islam jawab dengan secara jelas dan puas hati. Lah ni agama Korea pula, agama K-pop pula berimeh dengan agama K-pop, ex-Muslim. Saya ni pernah jadi orang Islam. Pernah ni maknanya dia dah tinggal ada Islam lah. Tuhan saya ke apa dia? Tahu artis K-pop. Tak tahulah. Ni betul kodok cerita tetapi kita jadi kebimbangan. Sebab itulah Islam ajar petai lagi, awal-awal lagi. Jangan sayang kepada orang kafir. Jangan suka kepada orang kafir. Kerana natijah dia akan jadi kita jadi kafir lama-lama. Lagu itulah. Ada orang tak faham kenapa kita tak boleh sayang kepada orang kafir, artis kafir apa? Ni natijah dia. Natijah dia lama-lama kita akan suka. Kalau Islam lari pun, Islam ni berat. Saya suka kepada K-pop apa tak boleh. Tu kita akan tengok artis K-pop mari, orang muslimah kita pakai telekung pergi peluk. Rasa bangga dia peluk orang K-pop. Rasa bangga dia peluk orang K-pop. Mak ayah dia lagu mana tak tahu.
Tak rasa sensitif kodok. Biar anak-anak tino dia pergi tengok benda-benda. Lagu tu dipeluk oleh orang kafir. Tak berjawi, tak mani junuk, tak bergapo dia. Tak beriman dengan Tuhan. Rasa bangga. Kepok mati. Berkabung, nangis, jerit seluk. Allahu Akbar. Asalnya sebab tu Islam ajar. Jangan saya kepada orang kafir. Lama-lama jadi lagu tu. Oh, nak jadi agama kepok. Rela dia. Ni benda ni. Kalau tak benar pun jadi kebimbangan kepada kita. Dan kita rasa cuai kita juga orang ahli agama ni kurang beri penerangan. Tapi kita tengok di masjid kata dah, tetapi masyarakat ni tak tahulah, tak suka mengaji agama lah ni. Tak suka mengaji agama. Minta ijazah selawat Jibril. Selawat Jibril ni hamba tahunnya sallallahu alaihi Muhammad. Amal 1000 kali lepas pada subuh hamba ijazah ke selawat Jibril. Masalah kristianisasi ni memanglah kita tak boleh nak halal lah. Sebab orang Kristian dia menganggap agama dia itu benar. Maka dia akan berdakwah mengajak orang kepada agama dia. Maka kita orang Islam juga mesti memberi penerangan kepada kita umat Islam sendiri. Atau memberi penerangan kepada orang lain. Apa-apa pun pertama tunjuk sikap kita sebagai orang Muslim. Tunjuk sikap kita kepada orang Muslim. Kadang-kadang kita tengok Islam tersebar pada zaman dulu kebanyakan berdasarkan kepada akhlak. Bukan semata-mata teori bercakap Masya Allah. Bercakap tu supaya langit ketujuh dah. Tetapi kalau akhlak tidak menunjukkan kita sebagai orang Islam. Ramai orang terpikat Islam dengan sebab akhlak. Bukan dengan sebab teori-teori ni, teori-teori tu. Jadi hamba agaknya, kita lebih-lebih lagi orang ahli agama sama-sama membaiki akhlak kita. Kita lah sebagai cermin kepada agama kita. Sebab itulah ada ulama kata, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu dihalal oleh orang Islam sendiri. Orang Islam tak pernah menghalau orang lain kafir daripada masuk Islam. Tetapi dengan perangai dia telah menghalau orang Islam daripada memahami orang kafir, daripada nak memahami Islam itu. Jadi kita lebih-lebih lagi orang agama secara umumnya kepada seluruh orang agama Islam supaya menunjukkan akhlak Nabi. Mudah-mudahan dengan sebab kita menunjukkan akhlak sekalipun kita tidak ada ilmu, orang suka dengan agama dan kepercayaan kita. Ada orang bercakap agama Masya Allah tetapi akhlaknya begitu merudum. Tetapi ada orang tak pandai bercakap agama. Biasa pakaian dia pun biasa tetapi akhlak dia Masya Allah. Ramai orang tertarik dengan akhlak. Kerana kata-kata itu kadang-kadang jujur, kadang-kadang tidak jujur. Tetapi perbuatan itu tentu dah jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtimna. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.